Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kita teruskan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Okey, jom belajar bersama Ustazah. Okey. Tajuk kita pada hari ini iaitu tentang wuduk dan syarat kesempurnaannya. Tajuk yang ke-21 bahagian fiqh tingkatan 1. Okey, sebelum kita meneruskan kepada isi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat kepada standard pembelajaran. Okey, 4.5.1 menyatakan maksud, hukum, dalil nakli serta rukun-rukun wuduk, menjelaskan kelebihan wuduk dari sudut sains, menyenaraikan perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk, menyatakan perkara yang membatalkan wuduk dan menerangkan hikmah berwuduk. Okey, apa maksud wuduk? Wuduk dari segi bahasa bermaksud bersih, elok dan berseri, dan dari segi istilah bermaksud membasuh anggota tertentu berserta niat. Okey, Ustazah harap pelajar-pelajar dapat ingat apakah maksud wuduk ini dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah ini. Okey, kita teruskan kepada hukum berwuduk. Okey, hukum berwuduk ada dua iaitu wajib dan juga sunat. Okey, wajib ketika menunaikan solat dan juga tawaf, dan kita wajib berwuduk ketika memegang ataupun membawa mushaf Al-Quran. Manakala hukum sunat berwuduk, sunat ketika berhadas kecil dan ketika membaca Al-Quran, melaungkan azan serta iqamah. Okey, kita lihat kepada dalil wuduk. Seperti mana dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الآخر الآية. Okey, terjemahannya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga kedua buku lali. Okey, seterusnya kita lihat kepada cara berwuduk. Okey, di situ pelajar-pelajar boleh lihat ada dua color iaitu color hijau dan juga color biru. Jadi color hijau itu menunjukkan perkara sunat ketika wuduk. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Iaitu yang pertama, membaca basmalah. Okey, membaca basmalah sebelum kita berwuduk. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Okey, kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Okey. Kalau pelajar nak tahu, salah satu daripada petua penjagaan suara, nak bagi suara kita sedap. Okey, Rasulullah sebut izastansyaqa fa'adha. Maksudnya kita masukkan air, biarkan air itu keluar melalui mulut. Jadi segala apa-apa lendiran yang terkandung dalam hidung kita akan keluar melalui mulut. Dan mungkin ini juga boleh kita amalkan dalam keadaan kita mengalami pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan cara ini virus yang melekat di dalam kita punya rongga itu akan keluar, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada rukun wuduk.
iaitu membasuh muka berserta niat. Okey, kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang ketujuh, menyapu kepala, menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey, itu bagi mazhab Syafi'i lah. Okey. Bagi kita yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, maksudnya sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey. Kemudian menyapu kedua telinga. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang ke-10 tertib. Dan yang ke-11 membaca doa selepas berwuduk. Okey, kita pergi kepada rukun wuduk. Okey, yang pertama tadi ialah niat. Niat iaitu nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Okey, boleh ikut sama Ustazah. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil, iaitu wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, rukun wuduk, membasuh muka. Okey, membasuh muka. Okey, cuba lihat kawasan, kawasan muka, jadi perlu dikenakan air ke seluruh kawasan muka, daripada hujung rambut hingga ke dagu, di bawah dagu tu. Okey, dan juga telinga kanan dan juga telinga kiri. Okey, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku. Okey, boleh lihat kawasan basuhan tangan itu. Okey, kemudian menyapu kepala, menyapu kepala. Okey. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Tertib ini maksudnya kita kena melaksanakan mengikut turutan. Tak boleh kalau kita buat basuh kaki dulu ataupun basuh kepala dulu. Jadi kita kena buat ikut turutan tadi. Okey. Seterusnya, selepas berwuduk kita disunatkan membaca doa selepas wuduk. Okey, boleh pelajar-pelajar baca doa ini bersama Ustazah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Jadikanlah aku orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. Okey, antara perkara yang perlu kita bagi perhatian pelajar-pelajar ketika melaksanakan wuduk. Okey, iaitu yang pertama, membaca niat ketika air mula terkena bahagian muka. Okey, sebagaimana yang kita tahu, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan itu mesti disertakan dengan niat. Maknanya ketika air hendak bahagian muka, jadi kita kena dalam hati kita ni kena niat. Niat bahawa kita sedang melaksanakan wuduk. Okey, kemudian yang kedua, wajib membasuh semua bulu yang berada dalam had muka. Okey, termasuklah janggut, misai bagi lelaki. Okey, dan juga membasuh rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Okey. Okey, seterusnya antara amalan sunat berwuduk. Okey, kita boleh lihat di situ iaitu menggosok gigi ataupun bersugi sebelum wuduk, menggosok ketika membasuh anggota wuduk. Maknanya kita kena ratakan air, menggosok bahagian-bahagian terutamanya tangan dan juga kaki. Okey, kemudian membasuh dan menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Melebihkan kawasan basuhan muka dan tangan serta juga kaki. Menyelat janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Ini kepada lelaki lah yang
menyimpan janggut dan juga jambang yang tebal. Jadi air itu kita kena menyelat. Maksudnya kita kena bagi air terkena dengan bahagian kulit kita, ya. Okey, kemudian mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri, menyelati jari, tangan dan kaki, ya. Jadi kita kena menyelatnya supaya air tu terkena dengan kita punya bahagian tangan, ya, terutama sekali sekiranya ada kawasan-kawasan yang terlipat ataupun terlindung, ya. Okey, kemudian menyapu seluruh kepala. Okey. Okey, kita teruskan kepada perkara yang makruh, ya. Makruh ini kita tidak digalakkan ketika berwuduk, ya. Okey, iaitu menggunakan air secara berlebihan. Okey. Yang kedua, berkumur-kumur secara berlebihan. Okey, ini terutama sekali ketika bulan Ramadan ataupun ketika kita sedang berpuasa, ya. Okey, kemudian membasuh atau menyapu anggota wuduk melebihi 3 kali. Menampar air ke muka. Macam mana menampar air ke muka? Okey, biasanya kalau sekiranya kita ambil wuduk itu di kolah, ya. Jadi kita menampar, kita tampar air itu sehingga kena ke muka kita. Okey. Kemudian mendahulukan anggota kiri, mengelap anggota wuduk selepas kita berwuduk, ya. Okey. Seterusnya perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Okey. Ustazah rasa pelajar-pelajar semua tahu kan, iaitu apa dia kubur dan juga apa dia dubur, ya. Okey. Kemudian yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung. Okey. Kemudian yang ketiga, hilang akal disebabkan oleh pitam, mabuk, gila ataupun sakit. Dan yang keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang kelima, menyentuh kemaluan atau lingkaran dubur manusia dengan tapak tangan. Okey, jadi pelajar-pelajar sila berhati-hati, ya. Sekiranya setelah kita mengambil wuduk, jadi janganlah sampai kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kita. Okey? Seterusnya kita pergi kepada penemuan saintifik tentang amalan berwuduk. Ya, sebenarnya berwuduk ini banyak sangat kelebihan dia. Okey, kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang ia lihat, ya, iaitu yang haram bersamaan dengan air dan bersama titisan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan titisan air terakhir hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi, ya, sentiasalah, ya, kita mengamalkan wuduk, ya. Sebenarnya bila kita berada dalam keadaan berwuduk, ya, insya-Allah, ya, kita akan terpelihara dari segala bala bencana yang menimpa kita, ya. Tak kiralah dari sudut menghilangkan kekotoran yang terkandung dalam pada partikel-partikel udara, ya. Jadi dengan cara berwuduk, ya, sekurang-kurangnya 5 kali seharilah. Tapi kalau lebih lagi bagus, ya. Okey, jadi dengan cara itu kita dapat menjaga kebersihan terutamanya kawasan-kawasan yang terdedah seperti muka, tangan, ya, dan juga kaki. Okey. Jadi bila kita lihat, ya, bila kita berada dalam pandemik COVID-19, ya, jadi betapa pentingnya, ya, ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam, dia melihat bahawa amalan berwuduk ini adalah satu amalan yang terbaik, ya, untuk menjaga kebersihan. Jadi kita sebagai orang Islam, ya, sepatutnya kita mesti mengamalkan dan kita ambil perkara-perkara yang Allah dah tetapkan, ya, kepada kita supaya untuk menjaga diri kita dan juga sebagai satu latihan kepada kita
untuk menjaga rohani kita. Okey? Okey, jadi terdapat beberapa penemuan saintifik yang melalui berwuduk, ya. Okey, antaranya ya, apabila air dingin melalui tubuh yang letih, ia mampu melancarkan peredaran darah, membuatkan tubuh kita jadi lebih segar. Ya, jadi bila kita berwuduk, ya, secara tak langsung, ya, keadaan yang lesu tadi akan menyebabkan tubuh kita kembali lebih segar. Okey, air yang dingin meningkatkan keupayaan sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan pertahanan tubuh melawan virus. Okey. Kemudian berwuduk di waktu pagi meningkatkan produktiviti hormon estrogen sekaligus meningkatkan tahap kesuburan. Okey. Dan yang keempat, boleh memperbaiki jaringan kulit dan buat kuku lebih bersih dan kuat. Okey, dan yang kelima, air dingin pada waktu pagi mampu menghasilkan ion-ion negatif yang boleh menetralkan darah dan membantu menyerap oksigen dengan lebih optimal sehingga wajah kelihatan lebih cerah dan berseri. Okey, jadi air yang dingin pada waktu pagi dapat memberi satu yang menghasilkan ion yang negatif itu dapat menetralkan darah. Ya, jadi kenapa kita tidak mengambil kesempatan daripada amalan berwuduk, ya, terutama sekali pada waktu pagi, ya, seawal pukul 4 pagi, ya, ketika kita hendak melaksanakan solat tahajud sebagainya. Ya, jadi sepatutnya kita kena sentiasa, ya, mengamalkan berada dalam keadaan berwuduk, ya. Okey, kebaikan amalan berwuduk sebagaimana yang Ustazah dah sebut tadi, dari sudut saintifik pun kita dah sebut, dari sudut rohani pun kita dah sebut, ya. Okey, kita lihat, ya, anggota badan yang bersih dan selamat daripada penyakit, ya. Melembapkan kulit serta mampu mengawal kestabilan badan, memberi kesegaran kepada pusat saraf manusia yang paling aktif di bahagian tangan, kaki dan dahi. Okey, dalam keadaan pandemik COVID-19 juga menyarankan agar kita menjaga kebersihan terutama sekali di bahagian muka. Okey, seterusnya kita lihat kepada hikmah berwuduk. Membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani, memberikan ketenangan dan kesegaran serta dapat mengawal perasaan marah dan tekanan. Sekiranya kita tengah marah, okey, cubalah kita pergi mengambil wuduk supaya dapat menenangkan kembali perasaan yang marah, ya. Api, okey, bila kita neutralkan dia dengan air, maka dia akan reda, kan. Okey, kemudian yang ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum kita ke masjid menambah kesempurnaan solat. Okey, dan yang keempat, menambah keimanan dan keyakinan pada hari akhirat. Okey, dan yang kelima, mendapat keampunan Allah dan keluar daripada dosa daripada basuhan wuduk. Ya, sebenarnya, ya, apa yang saya pernah belajar dahulu bahawa bila kita nak melakukan wuduk, ya, contohnya bila kita mengenakan air pada muka kita, jadi kita niat dalam hati kita, kita doa dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, putihkanlah wajahku ini, ya. Ketika seperti mana putihnya wajah-wajah para orang-orang yang soleh, ya, pada hari akhirat kelak. Okey, bila kita membasuh tangan kita, okey, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila basuh tangan kanan, okey, kita doa supaya kita menerima amalan kita di tangan kiri, dan bila kita tangan kanan, minta maaf, ya, apabila kita menerima amalan pada tangan kanan dan juga pada apabila kita membasuhkan tangan kiri, ya, janganlah buku amalan itu kita terima daripada tangan kiri. Jadi banyak sebenarnya, ya, kelebihan dan juga hikmah berwuduk. Okey. Okey, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap, ya, pelajar-pelajar dapat mengambil manfaat dan dapat mengamalkan wuduk dengan sempurna. Ya, insya-Allah, ya, wuduk yang sempurna akan dapat memberi keyakinan dan juga memberi manfaat kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
subscribe dan komen channel Ustazah. Sekian, terima kasih.